Okey, soalan kita, terima kasih Harish. Okey, terangkan bagaimana kehadiran kegelung mempengaruhi ayunan magnet. Okey, apakah maksudnya? Ini adalah satu soalan yang sangat lama dan nampaknya belum ulang lagi. Cuba kita lihat gambar ajarnya. Ini adalah gambar ajarnya. Kalau kita lihat secara berasingan, pada asalnya kita ada satu magnet yang dijadikan sebagai beban bagi satu bandul ringkas. Okey, tetapi kalau kita boleh ayunkan magnet ini, okey, dan selepas itu kita cuba buat dengan macam ini. Kita letak satu gegelung. Gegelung itu berada di dalam satu lita yang lengkap. Okey, lita yang lengkap. Jadi bermaksud lita yang lengkap membenarkan arus elektrik mengalir melalui dia. Jadi kalau dengan kehadiran gegelung macam ini, apa yang akan terjadi kepada ayunan magnet tersebut? Adakah magnet itu akan berayun dengan lebih cepat ataupun berayun dengan lebih lambat? Okey, itulah soalannya. Ya, jadi sekarang situasi ialah bila kita letak satu gegelung tepi berdekatan dengan magnet ini, apa yang akan terjadi kepada ayunan magnet ini? Okey, soalannya yang asal. Terangkan bagaimana kehadiran gegelung mempengaruhi ayunan magnet. Jadi seperti biasa, kita akan lihat bahawa kalau kita ayunan kita boleh pecahkan penerangan kita kepada dua bahagian. Ayunan bermaksud magnet itu mendekati gegelung. Okey, kalau mendekati gegelung, kita akan dapati bahawa dia mematuhi apa kita katakan aruhan elektromagnet. Dan di dalam kejadian aruhan elektromagnet itu, hukum Lenz akan dipakai. Okey, jadi hukum Lenz akan dipakai bermaksud aruhan elektromagnet di dalam gegelung ini akan menghasilkan satu medan magnet yang baru yang menentang medan magnet ini. Ya, sebab magnet ini mendekati gegelung dengan kutub utara di sebelah sini, contohlah kutub utara, maka di sebelah sini dia akan menentang. Jadi dia arus akan mengalir supaya sebelah hujung sini akan menjadi kutub utara, menolak supaya magnet itu menghalang magnet itu mendekati gegelung. Kemudian kita akan dapati bahawa seperti ini, kalau magnet itu dalam ayunannya dia bergerak menjauhi gegelung tersebut. Okey, menjauhi gegelung tersebut, maka kita akan dapati bahawa sekali lagi aruhan elektromagnet berlaku di sini dengan menghasilkan satu kesan menentang. Ya, kalau magnet cuba larikan diri, cuba keluar, cuba menjauh diri daripada gegelung, tetapi gegelung sengaja membina satu medan magnet yang menarik dia balik. Jadi di sebelah sini arus akan mengalir supaya di sini menjadi kutub selatan. Jadi kamu perhatikan arah arus memang tak sama. Okey, arah arus memang tak sama. Okey, yang ini ialah galvanometer yang mana kedudukan sifatnya ada di tengah-tengah. Jadi dia boleh pesong ke kiri, boleh pesong ke kanan bergantung kepada aliran arus di dalam melaluinya. Okey, jadi dalam kes ini kita dapati yang perkataan kunci ialah ada kesan menentang. Magnet datang, gegelung membina medan magnet yang menentang gerakannya. Dan bila magnet cuba berayun keluar, menjauhi gegelung itu, kita dapati juga medan magnet akan dibina supaya menentang gerakannya, cuba menarik dia balik. Jadi dalam kedua-dua kes, medan magnet magnet bar ini menghadapi tentangan di dalam pergerakannya. Okey? Baik. Jadi seterusnya kita lihat, jadi seperti biasa kita akan isikan jadual ini. Jadi apa yang terjadi? Kita sudah katakan bahawa gerakan magnet itu akan ditentang. Jadi kita akan dapati bahawa kita boleh mula dengan mana-mana satu. Jadi ayunan magnet ditentang oleh medan magnet gegelung. Medan magnet ini adalah medan magnet sementara. Ya, gegelung itu apabila arus elektrik melalui gegelung tersebut. Ayunan magnet akan ditentang oleh medan magnet sementara gegelung tersebut. Okey, jadi kita akan dapati bahawa memang ayunan
ayunan magnet dihentikan dengan lebih cepat. Lebih cepat berhenti. Ayunan magnet akan lebih cepat berhenti. Okey? Jadi itu adalah kesannya. Dan memang hubungannya kita tahu bahawa dia memakai hukum Lenz. Hukum Lenz. Okey, hukum Lenz menyatakan apa? Menyatakan bahawa arohan elektromagnet, apa benda ni? Kenapa tak boleh? Menyatakan bahawa arohan elektromagnet menghasilkan kesan menentang terhadap perubahan medan magnet yang menghasilkannya lah. Okey, ataupun kamu nak gunakan istilah yang lain, menghasilkan. Okey, ataupun arohan elektromagnet akan menyebabkan kesan menentang terhadap perubahan medan magnet yang menghasilkannya, yang menghasilkan arohan elektromagnet itulah. Okey, jadi itulah maksudnya hukum Lenz. Ya, menurut hukum Lenz, apabila arohan elektromagnet berlaku, maka wujudlah kesan menentang terhadap perubahan medan magnet tersebut. Ya, dalam kes ini bila medan magnet semakin kuat, ya, sebab bila magnet menuju dia bermaksud medan magnet semakin kuat, maka gegelung ini akan bina satu medan magnet sementara yang menentang. Tetapi bila medan magnet ini, ya, magnet cuba menjauhinya, maka menyebabkan seolah-olah medan magnet semakin lemah. Jadi ini pula gegelung akan membina satu kesan supaya mengekalkan medan magnet tersebut, menyelamatkan medan magnet tersebut. Itulah maksudnya menentang. Ya, okey. Sekali lagi, kalau dia cuba mendekati bermaksud medan magnet semakin kuat, maka ini akan menentang. Gegelung akan menentang. Dan bila magnet menjauhi, jadi kesan dia setara dengan keadaan medan magnet semakin lemah, maka ini akan cuba mengekalkan medan magnet tersebut. Jadi itulah maksudnya. Jadi dalam kes ini kita sudah bina dua bahagian. Jadi di sini ciri ialah apa? Ciri ialah ayunan magnet menyebabkan garis daya magnet. Garis daya magnet ataupun kita gunakan istilah flux. Ya, garis daya magnet atau flux magnet dipotong oleh gegelung. Semasa ayunan magnet, maka kita dapati bahawa garis-garis daya magnet akan dipotong. Ya, sebab bila dia mendekati gegelung, maka garis daya akan dipotong. Bila dia menjauhi, dia akan menarik garis daya supaya keluar, jadi sekali lagi dipotong. Jadi kita dapati ayunan magnet menyebabkan garis-garis daya magnet atau flux magnet dipotong oleh gegelung, dan kita dapati bahawa arohan elektromagnet berlaku di dalam gegelung. Macam itulah maksudnya. Okey, kita ceritakan keadaan. Ya, sebab cikgu katakan kamu mesti kupas, ya, soalan itu. Ya, ayunan bermaksud bergerak, mendekati, menjauhi. Seolah-olah masuk gegelung, keluar gegelung. Jadi kamu gantikannya, terjemahkannya dengan ayat memotong garis daya magnet, jadi kejadian elektromagnet. Hukum yang dipatuhi, hukum Lenz, kan? Hukum Lenz. Jadi apa yang dinyatakan dalam hukum Lenz, kamu nyatakan sahaja. Dan seterusnya, kesan hukum Lenz ialah medan magnet di sekitar gegelung yang menentang gerakan. Jadi akibat daripada itu, ayunan magnet akan dihentikan dengan lebih cepat. Okey, ataupun kita katakan magnet mengalami pelembapan yang besar. Ya, pelembapan terhadap pelembapan bermaksud kehilangan tenaga lah. Okey, kamu boleh juga tambah di sini ayunan magnet dihentikan lebih cepat akibat pelembapan. Ya, pelembapan. Jadi kehilangan tenaga di dalam
ayunan tersebut, dalam sistem ayunan tersebut. Okey, jadi kalau kamu tengok kita tak ulang soalan banyak kan, ya, terangkan kesan bagaimana mempengaruhi kita sudah soalan kalau dikata mempengaruhi, kamu mesti bila kamu sebutkan bahawa dia dilambatkan, itu sudah ada markah sebab kamu sudah kena pasti mempengaruhi itu bermaksud melambatkan gerakannya. Okey, menghalang gerakannya. Alright, jadi ayunan magnet kamu sudah terjemahkan dengan penerangan garis daya di magnet dipotong dan aliran elektromagnet berlaku. Okey, jadi itulah maksudnya soalan yang pertama kita untuk pagi ini terangkan bagaimana kehadiran gegolong mempengaruhi ayunan magnet. Okey, pelajar-pelajar, so soalan yang pertama. Okey, boleh ada masalah ke?